Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syahabuddin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video yang bermanfaat, insya-Allah akan edit feed YouTube anda. Sahabat-sahabat, hari ini jadi viral pula isu berkaitan tentang ada satu kumpulan orang bersilat di perkarangan Masjid Nabawi. Ramai netizen kata tak puas hati dan sebagainya. Jom kita tengok video berkenaan sama-sama dan kita berikan reaction selepas itu. Tapi cuma sahabat-sahabat, suara saya tak masukkan, mungkin jadi isu copyright, jadi saya tak masukkan suara. Tengok ni. Memang bersilat sungguh. Mungkin tu bapak dia ke, abang dia ke, tu adik-adik dia ke. Silat apa saya tak tahu kat sini. Saya pun bukan reti sangat, tapi memang siap bertanjak, siap berkain pelekat. Dan saya yakin orang yang buat tu memang dia dah buat persediaan sejak daripada negara asalnya. Boleh jadi Indonesia, boleh jadi Malaysia. Dah siap-siap dah dengan pakai baju tu. Dan memang dalam kepala otak dia nak pergi bersilat dekat sana. Cuma tak tahu adakah dia dalam kepala otak dia juga dia nak pergi bersilat ke sana, nak buat konten. Sahabat-sahabat, sebenarnya nak bersilat dekat perkarangan masjid ni tak salah pun jika dibuat dengan betul, ada permit atau bukan dalam bentuk persembahan terancang untuk konten TikTok, YouTube dan juga Facebook. Hal itu demikian kerana pada zaman Nabi Muhammad SAW pun memang ada orang bermain seni pertahanan diri di Masjid Nabi SAW. Bahkan ada sampai yang gunakan senjata. Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi SAW, pernah menyebutkan, "Laqad ra'aitu Rasulullah SAW yawman ala babi hujrati wal habasyah yal'abuna fil masjid wa Rasulullah SAW yasturuni biridaihi anzuru ila la'ibihim." Sesungguhnya aku melihat Rasulullah SAW suatu hari di hadapan pintu bilikku dan orang-orang Habsyah sedang bermain senjata di Masjid Nabawi. Rasulullah SAW melindungiku dengan selendangnya sedangkan aku melihat permainan mereka. Anda boleh rujuk dalam kitab Sahih Bukhari yang saya tengah pegang ini, jilid yang pertama nombor 454. Kalau anda dah beli buku Sahih Bukhari yang ini yang saya dah terjemahkan, anda boleh rujuk dalam jilid yang pertama muka surat 299. Yang belum dapatkan boleh beli di link dekat bawah atau dapatkan pakej ansuran sebanyak RM59.90 sahaja. Segera selagi stok masih ada. Sahabat-sahabat, Syekh Abdullah Al-Fauzan dia pernah sebut dan dia pernah syarahkan hadis yang kita baca tadi. Kata beliau hadis ini menjadi dalil bolehnya bermain dengan senjata dan peralatan perang lain dalam masjid. Dan hal ini termasuk segala yang berkaitan dengannya yang menjadi sebab yang membantu kepada jihad dan berbagai bentuk kebajikan. Ini kerana perbuatan tersebut bukanlah semata-mata permainan, tetapi adalah satu cara untuk mencapai tujuan yang mulia, iaitu latihan dalam keberanian bertempur, termasuk dalamnya menyatukan hati dan memperlihatkan kemuliaan Islam. Oleh kerana itu, apabila Umar radhiyallahu anhu bercadang untuk melarangnya, Rasulullah SAW kata kepada Umar, biarkan mereka wahai Umar, sebagaimana yang telah sabit di dalam hadis yang ada dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan juga Sahih Muslim. Syarat bagi perbuatan ini ialah ia tidak boleh berlaku secara berterusan sehingga masjid digunakan sebagai tempat bermain, tidak menyusahkan sesiapa yang sedang solat, berzikir atau dalam perbincangan ilmiah, dan tidak ada bunyi bising, cacian atau perkara yang menghilangkan kemuliaan masjid. Seolah-olah Umar radhiyallahu anhu mengambil pendekatan mengingkari perbuatan ini berdasarkan kepada prinsip asal bagi masjid ialah kemuliaan dan penghormatannya. Nabi SAW menjelaskan kepada beliau bahawa pendekatan yang lebih ringan dan lebih mudah adalah sejajar dengan kemuliaan Islam dan kemudahannya, terutamanya dalam perkara yang membawa kepada manfaat. Anda boleh rujuk dalam kitab Minhah Al-Allam jilid yang kedua muka surat 48 sehingga 489. Pun begitu sahabat-sahabat, apa yang dipertikaikan oleh netizen ada dua ruang lingkup. Yang pertama, adakah itu satu latihan seperti mana yang ada dalam hadis Nabi, atau dia sengaja cari like ataupun dia sengaja batak like dan share untuk konten di TikTok. Jika ia adalah sekadar konten, maka ia sangat jauh daripada hadis orang Habsyah bermain senjata di dalam masjid itu. Ia dibuat untuk meraih puji-pujian orang berbanding mempersiapkan diri dengan ilmu. Bahkan ia terlihat tidak beradab dengan suasana pada hari ini. Dalam komen di Facebook, Ustaz Faiz Fatih Al-Azhari dia sebut, janganlah buat benda pelik-pelik, jaga adab bila berada di Masjid Nabawi. Balik negara sendiri, bersilatlah habis-habisan. Secara umumnya, Ustaz Faiz sendiri pun tak setuju perbuatan itu dilakukan di Masjid Nabawi. Duduk kat Malaysia, nak bersilat, silatlah. Tapi duduk kat masjid, jaga adabnya. Bahkan perkara ini juga dipersetujui oleh Tok Pakir, seorang Facebooker yang kontroversi
bersih. Tok Pakir kata sepatutnya kena jaga kemuliaan silat dan adab berada di masjid. Bahkan Ustaz Daud Cik Ngah yang merupakan otai haji dan umrah Andalusia. Siapa tak kenal Andalusia? Otai sungguh di dalam pengurusan umrah dan juga haji. Ustaz Daud Cik Ngah pun tak setuju tentang perbuatan ini dan dia menganggap perbuatan ini tidak beradab. Di dalam kenyataan akhbar Sinar Harian disebutkan tindakan 3 sekeluarga berbaju Melayu dan bertanjak membuat pertunjukan silat di Masjid Nabawi Madinah dianggap janggal dan hanya memberikan imej buruk kepada jemaah Malaysia lain. Pengurusi Eksekutif Andalusia Travel and Tour Sendian Berhad, Datuk Muhammad Daud Cik Ngah berkata, jemaah umrah di Arab Saudi tertakluk dengan undang-undang dan peraturan ditetapkan negara berkenaan. Menurutnya, perbuatan demikian hanya mengundang kritikan ramai dan boleh memberikan persepsi negatif terhadap jemaah dari negara ini. Perkara itu tidak sesuai dengan adab sopan orang Malaysia yang kita pelihara selama ini. Kita kena hormat undang-undang dan budaya di negara lain. Contohnya, kalau kita berada di Mekah atau Madinah, biasanya lelaki memakai tobe dan perempuan abaya kerana menghormati mereka walaupun ia bukan budaya kita. Jadi kalau ke sana berpakaian tanjak dan tunjuk silat menunjukkan kita terlalu hipokrit dan tidak menilai peradaban dunia. Sejak 45 tahun berulang-alik ke Mekah dan Madinah, jarang berlaku perkara seperti ini. Arab Saudi ada undang-undang yang ketat. Malah pemakaian baju mafla atau mengibarkan bendera Palestin juga tidak dibenarkan. Kita harus hormati dan akur, bukannya buat sesuka hati, katanya ketika dihubungi Sinar Harian. Kedua, netizen juga bertanya, adakah perkara ini dibenarkan oleh pihak pengurusan Masjid Nabawi? Jika ia dibenarkan, maka selepas ini kita akan lihat taekwondo, kungfu, muay thai, boxing, judo, aikido dan lain-lain pula dipersembahkan di sana. Asalkan menutup aurat dengan sempurna on kamera TikTok, maka halallah semua perbuatan. Adakah ini yang berlaku? Yang ketiga, adakah perkara ini okey jika dibuat di Malaysia? Fitri Aziz, seorang Facebooker, dia kata alang-alang dah bersilat dalam Masjid Nabawi, balik Malaysia apa kata? Bersilat dalam masjid negara, masjid wilayah, masjid negeri dan masjid daerah. Kemudian tengok reaksi AJK masjid macam mana. Jenis terpaling Melayu dan terpaling menjaga warisan seni budaya silat ni payah nak cakap. Acah-acah dialah dipertanggungjawabkan jaga warisan budaya ni semua. Kalau di alam barzakh dan mahsyar dia boleh bersilat, dia bersilat. Saya juga tertarik dengan kenyataan daripada Ahmad Fahmi. Dia kata, dalam bangsa Melayu, yang paling Melayu Hang Tuah. Itu pun Hang Tuah pergi tunai haji, dia tak bantai bersilat di Masjid Nabawi. Jadi secara umumnya sahabat-sahabat, netizen-netizen kita, bahkan saya sendiri, saya peribadi rasa tak sesuai untuk buat benda tu. Melainkan kalau dia dapat permit dan juga kebenaran daripada pihak pengurusan Arab Saudi, pihak pengurusan Masjid Nabawi. Tak ada masalah untuk buat perkara itu sekiranya dapat permit dan dapat kelulusan. Kalau tak dapat permit, tak dapat kelulusan, lebih baik jangan buat. Sebab ia akan mengundang perkara yang tidak baik. Setakat mungkin awak jumpa dengan kawan awak dekat sana, dia kata, aku kenal kau ni memang pandai bersilat sekian-sekian. Boleh tunjuk buah 1-2 kat aku tak? Hang pun pi buat benda macam tu, tak menjadi masalah. Tetapi kalau ia semata-mata untuk konten, bahkan memang telah dipersiapkan pakaian persembahan dan sebagainya ke situ, ia sangat kelihatan tidak sopan dan tidak patut. Wallahu ta'ala alam, sahabat. Saya harap video reaction kita hari ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua di dalam projek memandaikan umat dengan ilmu, sehingga kita dapat mengambil manfaat dan dapat upgrade ilmu kita. Sahabat, jangan lupa untuk sertai saya di dalam projek memandaikan umat dengan ilmu. Kita ada satu koperasi usaha ilmu atau koperasi usaha ilmu Perhati Rakyat Malaysia Berhad, yang kita memfokuskan projek-projek untuk mempertingkatkan dan untuk upgrade ilmu kita dan keluarga kita dan anggota-anggota koperasi kita. Jom sertai saya, klik link yang ada dekat bahagian description. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.